Polis bersedia melaksanakan perintah pengkompaunan terhadap individu yang ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Mohamad berkata ia adalah langkah terbaik bagi menyedarkan masyarakat. Namun, kita menunggu akan keputusan resmi berkaitan perintah tersebut dan PDRM bersedia untuk melaksanakannya. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat dan Menteri Kanan sendiri menyatakan bahawa bagi fasa kedua ni kita akan mengambil tindakan keras. Okey. Terpastikan bahawa apa yang kita buat adalah untuk deterrence, sebagai pengajaran kepada orang supaya jangan keluar. Polis akan menilai berdasarkan kesalahan yang dilakukan sebelum menentukan sama ada pesalah akan dikenakan kompaun atau dihadapkan ke mahkamah. Tindakan mengenakan kompaun juga tidak akan dilakukan serta-merta di lokasi sekatan jalan raya. Polis dalam pada itu sedang memburu dua individu yang menyebarkan rakaman audio. Kononnya, kerajaan akan melaksanakan penutupan penuh di semua premis pasaraya, kedai runcit dan kedai makan dalam masa terdekat. Kandungan audio berkenaan tidak benar dan tindakan tidak bertanggungjawab itu hanya mengundang suasana panik dalam kalangan rakyat. Kedua-dua audio ni telah menyebabkan orang ramai berpusu-pusu keluar untuk membeli barangan keperluan ataupun panik buying. So, ini tidak sewajarnya dilakukan oleh mana-mana rakyat Malaysia. Oleh itu, saya menegaskan di sini, saya minta pihak media menyiarkan kedua-dua audio ini, dan mana-mana orang yang dapat mengecam suara ini, sila berhubung dengan pihak polis. Kedua-dua rakaman suara berkenaan mula tular di laman media sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Justru orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan penyebaran audio berkenaan diminta menghubungi Balai Polis berhampiran. Kemungkinan besar dalam waktu terdekat ni diorang akan umum untuk total lockdown. Maksudnya diorang akan buat penutupan. Sementara itu, seorang remaja lelaki ditahan di rumahnya di Kampung Teluk Batu 5, Kuala Perlis selepas dikesan merakam dan menyebarkan video menghina pihak berkuasa yang melakukan rondaan PKP. Remaja berusia 17 tahun itu dikesan membuat rakaman video dirinya mengeluarkan kenyataan jelek kepada anggota penguatkuasa di kawasan kampungnya. Beliau yang kita sangat kecewa, beliau adalah seorang pelajar kolej komuniti, daripada kolej. Jadi sepatutnya mentaliti lebih tinggi daripada itulah. Sebab sekarang ni kita sedang melakukan usaha untuk kebaikan. Jadi apabila mereka mengeluarkan kata-kata jelek ini dan nak anggap macam menghina apa yang kita sedang buat sekarang. Apa yang kita buat sekarang adalah untuk tujuan kebaikan bersama. Semasa kita buat announcement dan dia telah merakam gambar dan dia telah upload dalam Facebook, dalam dia punya WhatsApp dia, mengeluarkan kata-kata jelek yang sangat-sangat terasa oleh pihak berkuasa lah. Dalam kejadian antara 3 hingga 3.30 petang Khamis lalu, suspek dalam satu rakaman video berdurasi 11 saat didapati mencarut dan mengeluarkan kata-kata kesat "kepala bapak kau" kepada anggota polis yang sedang membuat hebahan PKP. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Kesiksaan Palang Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Di Perlis, seorang lelaki ditahan reman 7 hari susulan penemuan pistol tiruan bersama peluru dan senjata tajam lain dalam kereta dipandunya. Dia melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan sebelum itu, ditahan ketika memandu kereta dalam keadaan mencurigakan. Lelaki itu ditahan di kilometer 3 Jalan Kuala Perlis Changlun berhampiran Kangar. Ketua Polis Daerah Kangar, Superintendent Wari Q berkata suspek berusia 28 tahun memberi alasan tidak munasabah apabila ditanya tujuan pemanduannya menyebabkan anggota polis memeriksa seluruh kenderaan itu. Sebab tu ditahan di mana suspek ni hanya memberi alasan untuk pergi rumah kawan.
Itu saja alasan. Tetapi hasil daripada pemeriksaan lebih lanjut mendapati beliau memiliki senjata-senjata membahaya inilah. Tetapi hasil daripada rekod, kita semak rekod lampau beliau di mana beliau tidak ada rekod pecah rumah sebelum ni. Tetapi saya percaya dengan alat-alat yang sebegini, dengan ada niat dan tujuan dia tertentu untuk melakukan jenayah, terutamanya jenayah kekerasan lah di sini, ataupun jenayah harta benda untuk pecah rumah. Suspek dibawa ke balai polis dan hasil pemeriksaan mendapati suspek mempunyai 5 rekod jenayah berkaitan dadah dan keganasan rumah tangga. Walaupun tidak mempunyai rekod jenayah pecah rumah, tetapi dengan jumlah senjata yang dibawa, polis mengandaikan lelaki berkenaan mempunyai niat tertentu membabitkan aktiviti jenayah dan keganasan. Malah hasil pemeriksaan air kencing juga mendapati positif syabu. Dalam perkembangan lain, polis meminta orang ramai untuk lebih berhati-hati dan hanya berhubung dengan agensi berkaitan sahaja berkaitan bantuan prihatin nasional. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad berkata, pihaknya sedang memantau kewujudan mesej berangkai yang dihantar secara rambang melalui khidmat pesanan ringkas kepada orang ramai. Kita dapati ada usaha-usaha yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu menghantar secara random kepada mangsa-mangsa mereka untuk dengan mengatakan bahawasanya pinjaman mereka, bantuan mereka telah diluluskan dan mereka dikenaki menghantar nombor-nombor kad pengenalan, nombor-nombor akaun bank daripada bank mana dan sebagainya. Orang ramai boleh membuat semakan terus melalui aplikasi dan laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri dan bukannya melalui medium lain. Dalam urusan agihan BPN, urusan dibuat terus dengan LHDN dan tidak menggunakan mana-mana orang tengah atau agensi lain. Dalam pada itu, ketegasan anggota polis ketika melaksanakan perintah kawalan pergerakan adalah bertujuan melindungi masyarakat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, setiap anggota polis menggunakan budi bicara termasuk nasihat sebelum tindakan tegas terhadap mereka yang degil dan ingkar. Saya nak maklumkan begini, anggota polis ini juga adalah manusia biasa. Dalam kita nak menjalankan tugas ini, sudah tentulah kadang-kadang kala kita melakukannya mengikut discretion kita. Mula-mula kita minta bagi nasihat, kemudian kita nak pastikan ketegasan itu berlaku, dan sampai dah banyak kali sangat degil, saya ingat manusia ni pun dia tak tahan juga. Beliau terdahulu meninjau pelaksanaan PKP di beberapa lokasi di Melaka.